Macam mana boleh ada penyamun 1MDB di siang hari? Ketua Pegawai Keuangan CFO One Malaysia Development Berhad 1MDB Azmi Tahir melihat tiada keperluan untuk menyiasat kesahihan Ebar Investment PJS Limited BVI kerana tidak pernah menerima arahan daripada lembaga firma pelaburan itu untuk berbuat demikian. Azmi memberitahu Mahkamah Tinggi demikian ketika memberi keterangan sebagai saksi pendakwaan ke-12 dalam perbicaraan rasuah bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Abdul Razak melibatkan 2.3 bilion US dollar dana yang didakwa diselewengkan daripada 1MDB. Azmi berkata tugasnya sebagai CFO pada 2014 adalah untuk mengagihkan dana seperti yang diarahkan, sementara semua hubungan dan urusan dengan ebar palsu itu dikendalikan oleh bekas peguam 1MDB Jasmine Lu Aiswan. Beliau disoal siasat oleh peguam Najib Wan Aizuddin Wan Muhammad berhubung perjanjian pembelian balik option 1MDB Energy Holdings Limited yang ditandatangani dengan ebar BVI, syarikat palsu yang menyamar sebagai anak syarikat kepada syarikat pelaburan petroleum antarabangsa IPIC milik kerajaan Abu Dhabi. Ebar BVI merupakan syarikat cengkerang yang ditubuhkan oleh pembiaya dalam buruan Low Tech Joe atau JOLO di British Virgin Islands yang kini disebut sebagai ebar palsu. Perjanjian itu menyatakan bahawa 1MDB Energy, anak syarikat milik penuh 1MDB, akan komited untuk membayar 989 juta US dollar untuk membeli balik option dan 175 juta US dollar daripada 989 juta US dollar akan dibayar terlebih dahulu pada tarikh perjanjian itu. Azmi mendakwa hanya menyedari mengenai ebar palsu itu pada 2019 selepas dipanggil oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang menyoalnya berhubung penipuan urus niaga itu. Wang tersebut bertujuan untuk membeli balik 49% saham yang dipegang oleh IPIC dalam anak syarikat 1MDB, 1MDB Energy dan 1MDB Energy Langat Limited. Ia tidak pernah dibangkitkan, terdapat 30 atau 40 pasang mata yang melihat perjanjian ini dan ia ebar palsu tidak dikesan, ujarnya. Azmi mendakwa beliau mengikut arahan timbalannya Terence Keh kerana berfikir ia datang terus daripada JOLO. Najib berhadapan dengan 4 tuduhan menggunakan kedudukannya untuk memperoleh suapan berjumlah 2.3 bilion ringgit dana 1MDB dan 21 tuduhan pengubahan wang haram yang melibatkan jumlah yang sama. Jika didapati bersalah, Najib boleh dihukum penjara sehingga 20 tahun. Pada perbicaraan 26 Januari lalu, Azmi berkata, semua orang percaya JOLO adalah wakil sah Najib. Saya bukan berjumpa dengan beliau di tepi jalan. Beliau telah diperkenalkan kepada saya oleh Allahyarham Azlin, kata Azmi. Beliau berkata demikian ketika disoal oleh Peguam Bela Najib, Datuk Hariharan Tarasim. Allahyarham Datuk Azlin alias ialah bekas setiausaha Sulit Najib yang terkorban dalam nahas helikopter di Semenyih pada 4 April 2015. Sebelum itu, dalam perbicaraan kes yang sama pada 23 September 2019, bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO 1MDB Datuk Syahrul Azral Ibrahim Halmi dalam keterangannya berkata JOLO mempunyai akses untuk bertemu Najib di rumah bekas Perdana Menteri itu, sama ada di Jalan Langgak Duta atau di Sri Satria Putrajaya, iaitu kediaman rasmi Najib ketika menjadi timbalan Perdana Menteri. Pada 9 Oktober 2019 pula, Syahrul mendakwa JOLO merupakan satu-satunya penghubung antaranya dengan Najib ketika itu. Menjawab soalan Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah, peguam yang mewakili Najib mengenai jawatan JOLO dalam 1MDB, Syahrul berkata, dia tidak mempunyai jawatan rasmi di 1MDB. Muhammad Syafiee bertanya, apakah jawatan tidak rasminya dalam 1MDB? Jawab Syahrul, dia merupakan penghubung antara 1MDB, saya dan pemegang saham tunggal Datuk Seri Najib, lapor bernama. Beliau menjelaskan pemegang saham tunggal 1MDB pada Oktober 2009 adalah Menteri Keuangan diperbadankan, iaitu Najib. Orang yang sudah meninggal dunia tidak boleh ditanya. Namun pusinglah ke mana pun, nama JOLO dan hubungannya dengan Najib tetap muncul dalam hegemoni yang menuntut ketaatan mutlak. Justru tidak hairan jika 30 atau 40 pasang mata yang melihat perjanjian 1MDB dan ebar BVI gagal mengesan bahawa ia ebar palsu. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung.
Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom channel, moving forward, sharing a new experience.